Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, kali ini saya akan sambung kita punya kuliah, okey, berkaitan dengan walls. Okey, untuk pengetahuan kamu dalam construction projects, kita bahagikan walls ini kepada dua bahagian. Okey, kita bahagikan dia kepada dua, iaitu yang pertamanya adalah load bearing wall dan yang keduanya adalah non load bearing walls. So apa dia load bearing wall dan apa dia non load bearing walls? Alright, kita pergi tengok satu persatu. Load bearing walls adalah support vertical loads other than its own weight. Maksudnya di sini adalah dinding yang mana ia bukan sahaja menampung berat yang datangnya daripada berat dia sendiri, tetapi ia juga menampung berat yang datang daripada structures elemen yang lain. Alright. Contohnya seperti floor di tingkat atas dan juga roof di tingkat paling atas sekali. Maksudnya kalau dia dinding tersebut berada dekat bawah, tingkat ground, so floor yang dekat atas tu adalah dia kalau ada floor yang dekat tingkat atas, maksudnya dia menampung beban ataupun berat floor daripada tingkat atas. Sama juga kalau dinding yang berada dekat atas sekali, alright. Kemudian dekat atas dia akan ada satu bumbung, so dia juga menampung beban daripada bumbung tersebut. Itu kita panggil load bearing wall. Kalau non load bearing wall ni dia punya keyword dia adalah dia hanya menampung berat ataupun beban yang datangnya daripada dirinya sahaja. Alright. So bukan daripada orang lain ataupun structures elemen yang lain. Alright. Contohnya macam ni lah. Kita gunakan partition dekat dalam satu bilik, dalam satu ruang untuk membuat banyak bilik. Alright, contohnya kat office lah. Kalau kamu perasan, dekat dalam satu ruang yang besar, kita nak wujudkan banyak office dekat situ untuk bilik. So apa yang kita buat, kita gunakan partition. So partition tu hanya menampung berat dan beban yang ada pada dirinya sahaja. Dia tak ada tanggung beban daripada structures elemen yang lain. Alright. Yang seterusnya, selalunya load bearing wall ni dia punya materials adalah daripada tiga lah, daripada timber, daripada concrete dan juga daripada steel structure. Alright, so ada juga dia menggunakan cast in place concrete dan ada juga menggunakan tilt up concrete dan ada menggunakan concrete masonry unit ataupun CMU. So advantages ni sama macam advantages concrete lah. Alright, strength, durable, fire resistant, pest resistant, rust resistant, low maintenance, energy efficient dan sebagainya. Alright, ini untuk concrete lah. Okay, LED. Apa LED ni? LED ni adalah salah satu badan yang berkaitan dengan green buildings. Badan ataupun satu benchmark tools yang kita gunakan untuk mengukur kadar green building pada sesuatu bangunan tersebut. Dekat US dia pakai LED. Kalau dekat Malaysia dia pakai GBI. Alright. Green building adalah satu, boleh dikatakan bukan baru lagi sebab dia dah lama lagi. Dah lama green building sebenarnya. Salah satu teknologi yang mana kita menggunakan materials dan juga kaedah pembinaan dan juga design yang menciri-cirikan mesra alam. Alright. Salah satunya kalau saya baca dekat sini, the reduce VOC using concrete compared to other construction material lah. Apa dia VOC? VOC ni ialah volatile organic compound yang mana dia wujud dalam material. Paling mudah sekali dia wujud dalam cat. Alright. So kesan sampingan VOC ni adalah apa dia? Dia boleh menyebabkan kita punya lung ni akan menjadi tak baik lah, akan menyebabkan kita punya lung ni akan menjadi sakit dan sebagainya di kemudian hari. Okay, kita pergi tengok ciri apa load bearing wall yang pertama, alright, iaitu cast in place concrete. Concrete walls are formed, reinforced and put in place. Concrete is reinforced with steel bar to improve tensile and bending strength. Alright, so ini berkaitan dengan concrete lah. Biasa kita semua dengar.
apa dia cast in place. Alright, ni dia punya contoh drawings ya. Alright, sini kita tunjukkan. Alright, cast in place maksudnya kita buat dekat site lah, kita buat kat site, itu dia panggil cast in place concrete. Alright, macam cast in situ lah. Alright, yang ke seterusnya adalah ICF. Okay, yang ini jenis-jenis cast in place. Alright, jadi banyak jenis. Alright, kita tengok jenis yang pertama, dia pakai ICF, insulating concrete foam. Alright, insulating concrete foam ni sangat-sangat popular sebenarnya. Alright, yang digunakan dekat industri, yang mana kalau kita perasan ICF ni digunakan sebagai formwork. Alright, dan bila konkrit tersebut dah siap, okey, tengok dekat Raja ni, ICF ni kita gunakan sebagai formwork. Dia batu bata sebenarnya, dia macam seolah-olah bata, kita susunkannya untuk menjadi sebuah dinding. Dekat dalam tu ada dia punya reinforcement bar sendiri. Okey, kemudian bila dah siap susun, kita akan letak reinforcement bar yang daripada atas ke bawah tu. Okey, yang boleh lihat tu, bukan ya, yang vertical punya position tu. Alright, kemudian kita akan tuang konkrit ke dalam tengah-tengah tersebut. So bila konkrit dah mengeras, dia akan dibiarkan sahaja, tak perlu ditanggalkan lah. So dia bertindak sebagai formwork, dan pada masa yang sama dia juga bertindak sebagai internal dan juga external wall. Dia terpanggil ICF, insulating concrete foam. Alright, yang seterusnya adalah tilt up concrete. Tilt up concrete ni maksudnya kita bina dinding tersebut dekat bahagian bawah. Alright, kemudian kita akan tegakkan dia dan kita akan pasang wall tersebut. Itu kita panggil tilt up. Dia dinaikkan sebenarnya dekat side. Alright, tu dibina dekat side secara mendatar, dia punya horizontal, kemudian dia akan ditegakkan secara vertikal dengan menggunakan crane. Alright. Ni contoh je lah. So kalau kamu tengok dekat bahagian bawah tu, yang dipasang tin bricks tu, sebenarnya itu adalah dia punya dummy. Okay, dia panggil dia tiles. Alright, dia panggil tiles untuk letak sebagai perhiasan pada dinding tersebut lah, supaya dia nampak lebih cantik. Kemudian yang seterusnya yang paling popular sekali lah CMU, Concrete Masonry Unit. Alright, so selalunya projek IBS dia akan pakai CMU lah. Apa CMU ni, Concrete Masonry Unit ni, dia adalah satu bata. Dia bukan bata biasa. Alright, so batu bata ni, kita akan susunkan dia semacam mana kita pakai batu bata biasa yang dibuat dari clay dan juga sand. Tetapi CMU ni dibuat pada konkrit. Alright, so dia akan susunkan dia. Alright, kemudian sebagai dinding. Kemudian apa yang kita buat, kita akan tuang konkrit ke dalam tengah-tengah tersebut lah untuk menguatkannya. Dan kita akan pasang pada masa sama. Sebelum tuang konkrit, kita akan letak reinforcement. Alright, tu kita panggil dia CMU, Concrete Masonry Unit. Okay, kemudian yang seterusnya adalah non-load bearing wall. Support only its own weight, typical US partition. Material wood framing, light gauge steel framing dan juga curtain walls. Kalau kamu perasan yang dekat yang tunjuk dekat ceiling tu, itu adalah contoh paling mudah sekali untuk light gauge steel framing lah. Ni contoh untuk kita buat frame dan juga partition wall dekat dalam sesuatu ruang. Kita pakai non-load bearing wall. Ni curtain wall lah. So curtain wall ni sangat popular lah sebagai satu aesthetic value kepada bangunan tersebut. Right, kita akan wrapkan bangunan tersebut dengan menggunakan curtain wall. Dia sangat popular sekarang ni. Mana-mana bangunan lama yang dia nak buat refurbishment proses, selalunya method yang digunakan untuk akan digunakan untuk readapt balik dia punya structure dan sebagainya. Kita akan gunakan curtain wall sebagai dia nampak lebih trending dan terkini. Alright, curtain wall ni pun ada banyak dia punya material sebenarnya. Alright, ada yang menggunakan glass, ada yang menggunakan steel ataupun metal, dan ada juga yang menggunakan timber. So ada banyak lah dia punya material. Ya, inilah untuk load bearing wall dan juga non load bearing walls.
Kemudian stone walls ni, development of wall structure ni maksudnya ni yang dululah. Bagaimana orang-orang sebelum ini mereka punya revolusi ke atas wall. Beginilah mereka susun, mereka buat daripada bata. Membayangkan dia punya thickness lebih kurang dalam 400 ke 700 thickness. So sangat-sangat tebal. Yang kata kat sini, most had no damp-proof cost included. Tak payah ada DPC sebab dia punya thickness of the wall tu sangat-sangat tebal. Alright, dan dia menggunakan lime mortar, alright, to use bind to this stone together sebagai bahan pengikat untuk batu-batu ni lah. So ini dia punya revolusi development wall structure dahulu. Alright. So ini kaedah pembinaannya lah. Untuk bricks wall ni sebenarnya dia ada banyak sangat kaedah pembinaan. So saya tunjukkan beberapa sahaja. So ada yang pertamanya adalah one brick walls. Alright. One brick wall ni selalunya kita gunakan English bond. Alright. So English bond kita susun bata cara English bond. Alright. Bila ada one brick wall, mesti ada pakai DPC, dia damp-proof cost dekat bahagian bawah tersebut. Alright. Yang ke seterusnya adalah cavity walls in block construction. Alright. Maksudnya di sini adalah dia menggunakan dua layer. Okey. Kamu boleh tengoklah dekat dia punya rajah ni, dua layer walls. Alright. So dekat tengah-tengah tu hollow. Alright. Kemudian yang seterusnya adalah cavity wall in brick construction with insulation. Maksudnya di sini adalah dekat bahagian tengah yang sebelum ni dia letak hollow, dan yang ini dia letakkan insulation. Alright. Simple saja. Ni timber frame wall. Timber frame wall ni sangat mudah, seperti kita pasang light cage punya steel framing tu. Sama je dia punya kaedah kalau kita gunakan timber wall. Tetapi kalau kita menggunakan wall ataupun timber sebagai dia punya materials untuk buat rumah kampung, dia kaedah dia berbeza sebenarnya. Alright. Dia bukan seperti menggunakan kaedah ni lah. Dia menggunakan plywood sebagai sheeting dan sebagainya, tak. Alright. Berbeza sedikit lah. Alright. Kemudian ini adalah curtain wall. Alright. Yang diperbuat daripada glass lah. Alright. So dia ada opaque infill panel represent in blue, dan juga glass infill panel represent in green. Alright. So ni dia punya contoh lah yang daripada curtain wall daripada glass. Okay, kamu boleh tengok. Alright, kenapa kita gunakan curtain wall? Alright. Sebenarnya curtain wall ni bukan main walls. Alright. Dia adalah a form of external lightweight cladding attached to the frame structure, forming a complete envelope or shell around the structural frames. Alright. Dia others than lightweight cladding attached to the frame structure, forming a complete envelope or shade around the structure frame. Alright. Dia dinding yang lain, alright, yang mana dia dibentuk mengelilingi kita punya bangunan lah. Alright. Sebenarnya dia bukan salah satu jenis dinding yang menanggung beban. Let's say lah, kalau kita menggunakan curtain wall ni pada keseluruhan bangunan, dan kita menggunakan glass panel sebagai kita punya curtain wall, sebenarnya glass panel tersebut tidak tanggung beban pun. Alright. Yang beban tu diambil alih oleh dia punya structure yang forming that curtain wall. That's dia punya beban itu diambil. Dia tak menanggung beban pun curtain wall ni. Alright. Dia lebih kepada nilai estetik sahaja. Okay. Ni dia punya ni lah. Provide required degree of fire resistant, easy to assemble and fix dan sebagainya. Alright. So ni nanti kamu boleh tengok lah. Okay, yang ini kita menggunakan structural punya walls, dan jika dia menggunakan glass panel, alright, ini adalah kaedah sambungan jika kita menggunakan glass panel. Okay. Sebenarnya ada beberapa kaedah. Kalau pertamanya, kalau kita menggunakan tempered glass panel, dia tak perlu menggunakan
frame ni. Tahu ke tempered glass panel? Dia menggunakan tempered glass dan tidak ada sambungan aluminium ataupun metal pun dekat bahagian kiri kanan dia kan ataupun sekeliling. Dia disambung dengan menggunakan silikon. Kalau ini dia menggunakan Pilkington. Pilkington ni maksud dia punya sistem yang mana dia ada menggunakan frame dan dia ada menggunakan attach pada dia punya frame dan juga dia punya wall panel tu together supaya dia tak boleh bergerak dan juga tak boleh movement dan tidak jatuh. Alright. Ini dia menggunakan frame. Every each of the panel atas, bawah, kiri, kanan dia menggunakan frame. Kaedah ni dipanggil Pilkington. Alright, ni cladding lah. Cladding ni contoh kalau kita menggunakan clad dia menegak. Alright. Ini fulfill kita punya kaedah cladding. Kita gunakan cladding. Apa yang perlu kita buat? Be self-supported between the framing members, having resistance to wind penetrations, capable of resisting wind pressures, provide necessary resistance to wind penetration, give the required degree of thermal insulation dan sebagainya. Maksudnya di sini adalah cladding mesti memenuhi ciri-ciri ini jika dia nak kena pakai sebagai cladding. Alright. Dia mesti ada mampu untuk menahan daripada hujan masuk ke dalam bangunan dan juga mampu untuk menahan daripada cuaca angin yang kuat dan sebagainya. Alright. Dan paling penting adalah thermal insulation dan juga sound insulation. Okay. Dan juga fire resistant. Alright. Dia ada banyak jenis cladding panel ni. Okay. Yang pertama ni kita tengok dia menggunakan concrete cladding panel. Ni jarang sekali saya tak pernah nampak sebenarnya yang digunakan sebab kos dia sangat tinggi. Apa concrete cladding panel? Dia menggunakan precast concrete dan disambung menjadi panel. Alright, kalau kamu tengok beli kat Raja tu, dia menggunakan concrete cladding panels. Yang keduanya infill. Infill ni maksudnya dia menggunakan glass panel lah. Okay. Ni dia punya jointing lah. Alright, jointing ni ada banyak fill dan juga drain. Okay, saya tak akan tunjukkan satu persatu. Okay, itu saja untuk wall. Okay, kita akan jumpa next untuk roof pula. Assalamualaikum, bye.